Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita perdana edisi 29 Januari 2023. Saya Faris Izzat Syarudin. Dan saya Farhatul Asyati Osman. Berikut paparan utama malam ini. Pemimpin perlu berubah, tarik minat pelabur, tawar peluang pekerjaan. Lawatan rasmi PM ke Singapura, peluang dua negara teliti kerjasama sedia ada dan baharu. Pemimpin termasuk ahli politik diingatkan untuk tidak lupa serta menyusahkan rakyat selepas mendapat kuasa. Ketika memberi peringatan itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan rakyat perlu merasai nikmat dan bukannya tersepit dalam drama pergaduhan antara pemimpin. Yang penting, negeri ini kita kena selamatkan. Bila saya sebut Malaysia kena selamatkan, untuk siapa? Untuk Melayu, untuk Cina, untuk India, untuk orang Dayak, untuk Kadazan. Bukan untuk orang atas. Dan negeri ini kaya. Hasil banyak. Tetapi pasal apa? Orang kaya, orang miskin ramai. Sebab wang yang ada kadang-kadang, kontrak lah, projek lah, itu curi terlalu banyak. Curi. Beliau menyatakan demikian ketika menghadiri program sambutan Hari Pongal 2023 peringkat Parlimen Tambun Perak di Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil SJKT Klebang Cemur. Datuk Seri Anwar turut menyatakan Malaysia perlu berubah bagi menarik minat pelabur yang seterusnya akan menguntungkan rakyat menerusi tawaran peluang pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi pada masa hadapan. Perbincangan mengenai pembangunan, pendidikan dan kesejahteraan masyarakat madani perlu disertai dengan keyakinan, nilai dan akhlak. Ya, justru Perdana Menteri berharap perkara berkenaan dilihat secara positif bukan sahaja oleh kerajaan tetapi juga rakyat. Diperjelaskan, konsep masyarakat madani bukan berkaitan politik kepartian tetapi landasan mengangkat martabat negara agar mampu berdaya saing secara rahmah dan penyayang. Nilai-nilai ini penting bagi kita untuk mengetahui bahawa dimensi yang disebut aspek dimensi manusiawi, keinsanan itu penting dalam menjamin kerukunan hidup pelbagai kaum dan pelbagai agama, tetapi tidak berganjak daripada prinsip keyakinan agama kita. Beliau berkata demikian ketika sidang media Majlis Perasmian Pusat Khidmat Parlimen Tambun di Meru Raya Ipoh. Ya, lawatan rasmi Perdana Menteri ke Singapura esok bakal mengukuhkan lagi hubungan antara kedua-dua negara berjiran. Malah menerusi lawatan rasmi sulung ke Singapura selepas dilantik sebagai Perdana Menteri pada November lalu, memberi peluang untuk kedua-dua negara meneliti kerjasama sedia ada dan baharu. Untuk perkembangannya, kita bersama Ravin Sanmunggam yang berada di Kota Singa. Baik Ravin, boleh kongsikan atur cara dan persiapan menyambut ketibaan Perdana Menteri di Singapura esok? Ravin. Baik, Faris Farhatul, setakat ini persiapan dilakukan dengan rapi. Lawatan rasmi kurang 24 jam ke Singapura turut menyaksikan jadual padat menanti Datuk Seri Anwar bermula pagi esok sehingga ke petang. Difahamkan Menteri Luar Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir mengadakan perbincangan dan penelitian bersama Menteri Luar Singapura Dr. Vivian Balakrishnan pada hari ini berkenaan dengan lawatan rasmi Perdana Menteri ke Singapura esok.
Singapura merupakan rakan dagangan kedua terbesar Malaysia dan terbesar dalam kalangan negara ASEAN dengan jumlah perdagangan mencatat RM367.53 bilion pada 2022. Saudara, ia menyaksikan peningkatan 29.4% berbanding nilai dicatat pada 2021. Malaysia dan Singapura dijangka akan mengadakan perbincangan membabitkan struktur dan perjanjian sedia ada, cadangan baharu melibatkan masa depan kedua-dua negara, perbincangan berhubung projek sistem transit rapid RTS, projek kereta api berkelajuan tinggi HSR. Majlis menandatangani memorandum persefahaman MOU untuk mempromosi kerjasama dalam data, keselamatan cyber dan ekonomi digital serta dua kerangka kerjasama dalam ekonomi digital dan ekonomi hijau juga dijangka akan diadakan esok. Faris Farhatul. Baik Ravin, pertemuan pemimpin tertinggi kedua-dua negara bakal meningkatkan lagi keyakinan pelabur. Jadi apakah signifikan lawatan Perdana Menteri kali ini, Ravin? Ya, Faris Farhatul. Datuk Seri Anwar mampu memperkukuh hubungan negara di peringkat antarabangsa dengan pengaruhnya dilihat berupaya membantu dalam mencari pelbagai penyelesaian. Saudara, untuk pengetahuan anda, ketokohan Perdana Menteri mendapat perhatian di persada dunia yang dilihat sebagai tokoh dunia Islam yang intelektual. Lawatan Singapura amat diyakini kerana dapat menyelesaikan isu yang membabitkan kedua-dua negara Malaysia dan Singapura dan mencari ruang kerjasama baharu yang boleh diperbaiki. Pertama, akan memperkukuhkan lagi hubungan antara dua negara. Memandangkan latar belakang dan profil yang amat berhormat Perdana Menteri kita yang sangat dikenali di peringkat antarabangsa, khususnya di negara ASEAN, termasuk juga dalam Singapura. Dan demikianlah hakikatnya yang kita saksikan ketika mana Yang Amat Berhormat membuat kunjungan rasmi ke Indonesia, kemudian ke Brunei dan kali ini di Singapura. Dan saya yakin dia akan meningkatkan lagi profil Malaysia di peringkat antarabangsa dan membina keyakinan kepada para pelabur untuk datang melakukan pelaburan ke Malaysia semula. Faris Farhatul, lawatan ini mencerminkan hubungan akrab negara berjiran antara Malaysia dan Singapura, termasuk jalinan antara rakyat yang erat serta hubungan ekonomi yang kukuh. Baiklah, nampaknya setakat ini sahaja perkongsian saya dari Kota Singa. Kita kembali ke studio bersama Faris dan Farhatul. Faris, Farhatul, silakan. Baik, terima kasih Ravin. Seterusnya kita beralih ke perkembangan banjir. Walaupun 3 pusat pemindahan sementara PPS di Johor ditutup, angka penduduk terjejas banjir setakat pukul 6 petang tadi ialah 2,524 individu dan mereka masih berlindung di 30 PPS. Ya, portal info bencana JKM memaklumkan penduduk terjejas di Pahang dan Sabah berkurangan. Di Segamat Johor, situasi banjir di daerah itu bertambah baik dengan hanya 4 PPS yang masih beroperasi. Susulan itu, Majlis Perbandaran Segamat MPS akan memberi fokus kepada pelaksanaan perancangan pasca banjir. Ya, untuk perkembangan semasa, kita bersama wartawan Muhammad Ashraf Ishak di Segamat. Ashraf, silakan.
Ya, dengan penurunan jumlah masa terjejas banjir dan penutupan lebih banyak PPS di Segamat ini, fokus kini terarah kepada pelan pasca banjir bagi menangani kesan bencana dan menyampaikan bantuan kepada mereka yang terjejas banjir di daerah ini. Dan pihak yang bertanggungjawab untuk menguruskan perancangan pasca banjir ini adalah pihak berkuasa tempatan iaitu Majlis Perbandaran Segamat MPS. Dan untuk kita bercerita dengan lebih lanjut mengenai perancangan pasca banjir di daerah Segamat ini, bersama saya ketika ini adalah yang di-Pertua Majlis Perbandaran Segamat merangkap pengerusi Southern Volunteers daerah Segamat iaitu Tuan Ungku Muhammad Tahir Ungku Muhammad Zakaria. Terima kasih Tuan kerana sudi bersama kami. Mungkin untuk pertamanya, apa perancangan pasca banjir dan aktiviti yang dilakukan serta fokus kawasan tumpuan? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk makluman, Pusat Gerakan Pasca Banjir atau Command Center Majlis Perbandaran Segamat kita telah buka pada 25 Januari yang lepas bersekali dengan Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOP yang diaktifkan oleh Pengurusi Bencana Daerah, Tuan Pegawai Daerah. Dan kita telah memulakan operasi kita pada 25 yang lepas dan sehingga hari inilah untuk menjalankan kerja-kerja pasca banjir. Dan apabila Command Center telah dibuka, dekat sini kita telah buat penjelasan bersama dengan PKOP untuk menerima pendaftaran daripada NGO-NGO untuk kita selaraskan kerja-kerja pasca banjir. Okey, selain pihak MPS, bagaimana penyelarasan gerak kerja dengan agensi-agensi lain supaya aktiviti pasca banjir itu dapat berjalan dengan lancar? Okay, untuk makluman penjelasan kerja-kerja pasca banjir ini, kita pertama sekali kita akan minta diorang melakukan pendaftaran dan mendapat kebenaran daripada PKOP. Dan selepas selesai urusan pendaftaran, kita terima borang pendaftaran dan kita proses di Command Center ni. Dan kita selaraskan kalau sekiranya melibatkan agensi seperti APM, pihak bomba, pihak polis ataupun agensi-agensi yang lain, dan kita akan selaraskan dari segi sebagai contoh kerja-kerja pembersihan ataupun kerja-kerja penghantaran sumbangan-sumbangan agihan daripada NGO ataupun daripada pihak-pihak yang tertentu. Okey, untuk pihak MPS ni bagaimana nak mengawal ataupun menyusun kehadiran NGO dan pihak persendirian yang ramai supaya bantuan ataupun sukarelawan yang datang itu dapat diatur gerakkan kepada semua kawasan terjejas? Untuk makluman, kita telah setahun kita mempunyai pengalaman yang lepas pada tahun lepas 2022, dan sebagaimana saya sebut tadi, kita akan menerima pendaftaran daripada pihak PKOP, dan dekat sini kita akan ada satu rekod NGO yang datang untuk memohon melakukan kerja-kerja pasca banjir, dan kita akan agihkan kepada kawasan-kawasan yang terjejas lah. Sebagai contoh, kalau sekarang ni di kawasan Bukit Pogoh dan di kawasan Bulu Kasab lah, kita akan buat agihan. Yang lepas, rekod kita lebih 1,000 lebih sukarelawan yang telah hadir ke Segamat untuk bantu kerja-kerja pasca banjir di daerah Segamat. Okey, baik, terima kasih Tuan kerana sudi bersama kami. Dan itu tadi sedikit perkongsian perancangan pasca banjir di daerah Segamat ini. Dan saya kira setakat itu saja perkongsian dapat saya bawakan dari daerah Segamat ini. Kita kembali bersama rakan tugas di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Ashraf. Di Sabah pula, keperluan serta kebajikan penduduk terjejas yang berlindung di Pusat Pemindahan Sementara PPS terus diberi perhatian, termasuk agihan bantuan bakul makanan. Untuk perkembangan lanjut, kita akan terus saja bersama Gabriel Michaelstown. Silakan Gabriel. Baik, ketika ini bantuan bakul makanan sedang giat diagihkan kepada penduduk terjejas banjir, khususnya mereka yang ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara. Baik, bersama saya sekarang Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Sabah, Datuk James Ratib, yang turut turun padang bagi memastikan kelancaran pengagihan tersebut. Baik Datuk, bagaimana dengan proses pengagihan bantuan bakul makanan setakat ini? Ya, kita sedang menghantar bantuan-bantuan ke seluruh PPS, termasuk juga di kawasan-kawasan yang mengalami banjir. Dan setakat ini kita telah pun mengagihkan bantuan bakul makanan kepada bangsa-bangsa banjir melebihi daripada 10,000 bakul makanan. Namun demikian, kita juga mempunyai sedikit cabaran untuk menghantar bakul makanan ini ke kawasan-kawasan yang sukar untuk dihubungi. Walau macam mana pun kita minta bantuan daripada pihak-pihak keselamatan seperti Angkatan Tentera Malaysia, daripada Bumba, daripada Rela dan agensi lain memohon dan meminta bantuan untuk menghantar bakul-bakul makanan ini kepada mereka-mereka yang tidak dapat dihubungi melalui jalan darat.
Baik Datuk, melihat kepada situasi banjir ketika ini, apa tindakan kementerian berhubung keadaan PPS di Sabah secara keseluruhannya? Ya, apabila saya melawat PPS di sekitar kawasan Kota Merudu, Pitas dan juga di Paitan, kita perlu penambahbaikan. Kita bercadang supaya kita akan membina pusat pembinaan kekal ini. Kerana dengan adanya pembinaan kekal ini, sudah pastinya mangsa-mangsa banjir ini boleh tinggal dengan lebih selisah jika dibandingkan PPS yang ada sekarang ini. Kerana PPS yang ada sekarang ini mereka banyak kekurangan. Contoh, kawasan itu sesak, padat, kawasan itu juga tidak selisah. Dari segi penyakit juga, kita takut ada penyakit yang merebak seperti TB, COVID, kita tidak tahu. Tetapi seandainya ada PPK ini atau pusat pemindahan kekal ini, sudah pastinya kita boleh menghindari seperti penyakit COVID dan juga penyakit berjangkit ini. Dan saya rasa mereka lebih selisah tinggal di kawasan yang lebih luas dan kekal ini. Baik Datuk, bagaimana pula dengan cadangan pembinaan depo makanan? Ya, saya juga mencadangkan kepada kerajaan supaya kita ada satu depo bekalan. Sebab kalau kita tidak ada depo bekalan, sudah pastinya bekalan itu akan lambat sampai. Bila bekalan itu lambat sampai, ini menyukarkan rakyat untuk mendapat bekalan dari segi makanan. Jadi apabila musim tengkujuh kita tahu bahawa keadaan itu banjir, maka sekiranya kita ada depo bekalan ini, maka pihak Jabatan Kebajikan akan menghantar segera bekalan-bekalan yang wajib diberikan kepada bangsa-bangsa banjir ini, seperti beras, seperti gula, seperti minyak masak dan keperluan-keperluan asas ini. Tidak perlu lagi menunggu begitu lama daripada HQ ataupun mana-mana tempat. Baik Datuk, terima kasih atas perincian itu tadi. Terima kasih. Baik, setakat ini sahaja dahulu perkembangan banjir di daerah Paitan. Teruskan bersama kami untuk berita terkini. Baik Gabriel, terima kasih. Met Malaysia mengeluarkan amaran hujan berterusan yang diramal melanda pantai timur, selatan tanah air juga Sabah hingga Isnin ini. Ya, untuk mengetahui ramalan cuaca seluruh negara, terus sahaja bersama Pegawai Meteorologi Khairatun Nisa Syamsuddin. Silakan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kembali bersama Jabatan Meteorologi Malaysia untuk informasi cuaca yang terkini. Baiklah, Met Malaysia masih lagi mengekalkan amaran hujan berterusan peringkat waspada, buruk dan juga bahaya melibatkan negeri-negeri Kelantan, Terengganu, Pahang dan juga Johor yang mana ianya berkuat kuasa sehingga ke 30 Januari nanti. Selain itu, Met Malaysia juga telah mengemaskini amaran hujan berterusan peringkat waspada melibatkan bahagian Kudat dan juga Sandakan di negeri Sabah turut berkuat kuasa sehingga ke 30 Januari nanti. Hujan berterusan dijangkakan boleh berlaku di kawasan-kawasan amaran. Oleh itu, penduduk setempat diminta untuk sentiasa bersiap sedia bagi sebarang kemungkinan banjir yang boleh berlaku, terutamanya bagi mereka yang tinggal di kawasan-kawasan yang bertanah rendah, juga di kawasan-kawasan yang kerap banjir. Baiklah, kita beralih kepada paparan imej kemerada bagi tinjauan cuaca yang terkini. Dapat diperhatikan keadaan hujan seteribut petir sedang berlaku di satu dua tempat melibatkan negeri Kedah, Pulau Pinang dan juga di negeri Perak, yang mana keadaan ini dijangkakan boleh beransur reda dalam tempoh masa 1 hingga ke 2 jam sahaja lagi. Manakala keadaan hujan yang berlaku di negeri-negeri pantai timur ini pula dijangkakan masih lagi boleh berterusan sehingga ke tengah malam nanti. Di negeri Sabah dan juga Sarawak pula, keadaan hujan dilihat lebih tertumpu di bahagian barat dan juga utara di negeri Sarawak.
juga melibatkan bahagian-bahagian amaran di negeri Sabah, termasuklah di bahagian wilayah Persekutuan Laban dan juga pedalaman di negeri Sabah. Dan keadaan hujan yang berlaku di bahagian barat ini dijangkakan boleh berlarutan sehingga ke tengah malam nanti. Baiklah, ini sahaja yang dapat saya kongsikan buat malam ini. Jangan lupa untuk ikuti kami di laman Facebook, Instagram, Twitter dan juga YouTube rasmi Met Malaysia. Sekian bersama saya Khairatun-Nisa Syamsuddin. Assalamualaikum. Persediaan sebelum menghadapi banjir. Peka terhadap amaran banjir. Simpan dokumen penting dan sediakan beg kecemasan. Bersedia untuk berpindah sekiranya diarahkan pihak berkuasa. Langkah-langkah dilakukan semasa banjir. Dapatkan maklumat situasi terkini daripada sumber yang sahih. Berpindah segera apabila diarahkan. Jangan sentuh mana-mana peranti elektrik dalam keadaan basah. Jangan cuba harungi air deras. Langkah-langkah dilakukan selepas banjir. Jangan hampiri talian elektrik yang putus atau jatuh. Elakkan memakan makanan yang terkena air banjir. Elakkan terdedah kepada air banjir supaya tidak dijangkiti penyakit berjangkit bawaan air. Pulang ke rumah hanya setelah situasi disahkan selamat. Kecemasan, boleh saya bantu? Encik, ada motor aksiden lah dekat sini, Encik. Langkah gajah kot. Encik, ada kebakaran lah di alamat 5 Jalan Tembikai Shah Alam. PGO dari FRT Shah Alam didapati tiada kebakaran berlaku di sini. Over. MERS 999. Gunakan dengan berhemah. Bertemu kembali. Ibu bapa serta guru perlu memainkan peranan dalam membasmi masalah sosial yang semakin membimbangkan selain memantau aktiviti dan mengenal pasti rakan terdekat anak masing-masing. Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah bertitah isu disiplin dan penggunaan media sosial dalam kalangan kanak-kanak dan remaja juga harus diberi perhatian. Baginda bertitah perhatian dan kasih sayang perlu diberikan agar mereka tidak rasa tersisih dan membawa haluan sendiri. Malah bimbingan dan didikan agama perlu dititipkan kerana ia mampu membentuk sahsiah yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Isu disiplin dan penggunaan internet seperti laman sosial Facebook, Twitter, Instagram perlulah diberi perhatian dan dipantau oleh pihak ibu bapa dan juga cikgu-cikgu ya. Perlu mengenal pasti rakan terdekat anak-anak mereka agar pergerakan mereka dapat dikawal. Baginda juga berharap Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG serta pihak kepimpinan sekolah terus berganding bahu bagi meningkatkan prestasi dan keberhasilan murid.
Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah dan Raja Permaisuri Perak Tuanku Zahra Salim berangkat ke sambutan Tahun Baharu Cina peringkat negeri di Taman Tema Lost World of Tambun. Keberangkatan tiba pasangan diraja itu disambut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, timbalannya Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dan Menteri Besar Datuk Seri Saarani Muhammad. Lebih 40,000 pengunjung hadir memeriahkan majlis rumah terbuka sekaligus berpeluang menyaksikan pelbagai persembahan dan merasai sendiri aktiviti menarik di Taman Tema. Pada majlis ini, Sultan Nazrin turut berkenan menyampaikan sumbangan kepada anak yatim sebelum berangkat ke majlis santapan yang diserikan dengan persembahan kebudayaan masyarakat Tionghoa. Sementara itu, Datuk Seri Saarani dalam ucapannya berkata, setelah hampir 3 tahun disambut dalam suasana suram ekoran pandemik COVID-19, rakyat tanpa mengira kaum dan agama dapat merasai semula kemeriahannya. Kerajaan negeri katanya akan terus berganding bahu dengan kerajaan persekutuan untuk memastikan negara sentiasa berada pada paksi kestabilan. Sambutan rumah terbuka sempena perayaan Tahun Baharu Cina menyerlahkan lagi seruan konsep Malaysia Madani. Seiring dengan Tahun Arnab yang membawa kemakmuran, Invest Selangor turut menganjurkan sambutan peringkat negeri yang berlangsung cukup meriah. Majlis diadakan di Dataran Kemerdekaan Shah Alam semalam, padat dengan pelbagai program dan persembahan kebudayaan. Aku nak cucuk. Aku ambil sebab ni dia. Tahun lepas, ketika pandemik, sambutan rumah terbuka Tahun Baharu Cina peringkat Selangor terpaksa dilakukan secara dalam talian dan disiarkan melalui media sosial. Pengalaman kita semasa pandemik, kita tumpu program dengan performan yang kita anjurkan secara langsung. Tetapi kali ini, kita gabungkan. So kat sini rakyat, masyarakat boleh datang bersantai dan tempat ini memang tempat publik pun berkumpul pada hujung minggu. Dan dia dah memula dengan petang, dengan performan, dengan acara seperti pertandingan tarian, pertandingan melukis, pertandingan kaligrafi Cina. Tidak hanya untuk masyarakat Tionghoa, Invest Selangor menjadikan program seumpama itu sebagai jambatan dalam mendekatkan hubungan silaturahim antara pemimpin dan masyarakat. Open house kan untuk yang Chinese New Year, so saja datang, ada lucky draw, lepas tu ada yang games, lepas tu ada yang macam yang dia punya kedai-kedai ni. It was exciting. A lot of events, a lot of booths, and then there's a performance also, dragon dance performance. So my kids really love it. So I told them that there's a dragon dance performance, so I just brought them today. Bertemakan musim bunga kembali ke Khatulistiwa, pelbagai aktiviti turut diadakan pada 11 siang dan kemuncaknya pada 11 malam. Antara persembahan ditampilkan seperti opera tradisional Cina, persembahan drum yang berunsurkan teater, wayang kulit dan persembahan choir pelbagai bahasa. Kali pertama kita telah pun membuat pengisian yang cukup hebat, cukup kaya untuk seluruh masyarakat Malaysia menikmati dan melihat bagaimana kepelbagaian kebudayaan kita, di mana kita akan tunjukkan juga opera. Ya, ada opera, saya kira itu menjadi tarikan kepada semua masyarakat. Di mana sebenarnya seni kebudayaan ini nampaknya macam dah semakin pupus, tapi kelihatan juga masih ada lagi ramai peminat. Majlis rumah terbuka berkenaan diserikan lagi dengan keberangkatan tiba Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj dan Tengku Permaisuri Selangor, Tengku Permaisuri Nur Ashikin. Sejak 2006, Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib memperkenalkan skim bantuan perkahwinan, platform meringankan beban bakal pengantin, menjadikan perkahwinan sebagai sunnah yang mudah. Siang tadi, 100 pasangan pengantin terdiri golongan asnaf fakir, miskin dan mu'alaf diraikan secara besar-besaran pada program Walimatul Urus Perdana. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Muhammad Naim Mukhtar memaklumkan kesemua pengantin ini merupakan penerima skim bantuan perkahwinan Mawib. Skim bantuan perkahwinan merupakan salah satu skim bantuan zakat. Bantuan yang disalurkan berjumlah antara RM3,000 sehingga RM5,000. Dan pada tahun 2022, Mawib telah membantu sebanyak 412 penerima dengan melibatkan perbelanjaan sebanyak
1.08 juta ringgit. Setiap pasangan turut diberi sepersalinan pakaian pengantin lengkap dengan perhiasan selain sumbangan wang tunai antara RM3,000 hingga RM5,000. Bertemakan nostalgia adat istiadat kegemilangan Melayu Islam, beberapa persembahan dan aktiviti turut ditampilkan mengimbau nostalgia adat lama pasangan Raja Sahari yang diraih. Paling menarik, pasangan pengantin diarak menaiki bas hop on, hop off mengelilingi Jalan Raja Laut sehingga ke tapak karnival di Dataran Merdeka dan disandingkan. Ini reaksi pengantin yang terpilih menyertai program. Program ini kita sertai pun sebab apa, atas isteri saya lah. Sebab apa, isteri saya seorang mualaf. Kita sebenarnya pun dah 2 hari 1 malam kat sini dah berkampung. Maksudnya semalam tadi ada sikit dia bagi ceramah dia, lepas tu ada bagi penerangan tentang kewangan dalam berkeluarga nanti. Program macam ni biar diteruskanlah. Mana yang mualaf, fakir miskin, yang keluarga susah ke apa semua kan, dapatlah menyertai program ni. Tapi saya bagi cadangan, bagi perkembangkan lagi lah, perluaskan lagi lah program macam ni. Program yang teramat baik sekali. Program ni baguslah untuk afnaf yang berada dekat banyak tempat ni kan. Jadi dapat membantu lah sebab sedikit, boleh dapat busana yang lengkap, tu dapat duit lagi. Majlis Gilang Gemilang ini berlangsung di Dataran Merdeka sempena penganjuran Karnival Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAWIP 2023 selama 2 hari bermula semalam. Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Mulakan dengan langkah yang kecil untuk menggapai impian yang besar. Seperti jembatan yang menjadi penghubung untuk yang terpisah. Memberi kebaikan bukan hanya untuk satu, tetapi semua. Setiap daripada kita boleh mendatangkan perbezaan. Walaupun ia sekecil-kecil tindakan, namun ia tetap mampu membawa perubahan. Jadilah insan yang membawa perubahan untuk memberi manfaat kepada diri dan masyarakat. Baik, seterusnya untuk bagi masukan kita terus saja bersama Syairul Islam. Silakan. Eskuhan isi barisan kejurulatihan Speedy Tigers. Pegawai Perubatan ISN pantau The Pocket Rocketman. Baik, terima kasih Faris dan Farhatul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Syarul Islam dalam edisi sukan malam ini. Tiada keperluan untuk membawa doktor pengiring khas memantau tahap kesihatan jaguh berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang dalam kejohanan disertai tahun ini. Ini kerana khidmat pegawai perubatan dari Institut Sukan Negara ISN sudah mencukupi. Menurut Naib Presiden Persekutuan Kebangsaan Berbasikal Malaysia, Datuk Amarjid Singgil, pegawai perubatan ISN mampu memantau rapi atlet itu yang dijadual mengharungi jadual padat dalam misinya memburu tempat ke Sukan Olimpik Paris 2024. Beliau optimis Datuk Azizul Hasni sihat dan mampu untuk beraksi. Sekiranya tidak, doktor pastinya tidak memberi lampu hijau kepadanya untuk menyertai perlumbaan Austral di Melbourne, Australia Disember lepas. Pemenang pingat perak acara kirin lelaki pada Sukan Olimpik Tokyo 2020 itu bakal menempuh jadual padat dengan menyertai 3 siri kejohanan Piala Negara-Negara yang menawarkan mata kelayakan Olimpik. The Pocket Rocketman menjalani pembedahan April tahun lepas susulan masalah jantung yang jarang ditemui. Konfederasi Hoki Malaysia KHM bakal mendapat khidmat bekas pakar pukulan sudut penalti kebangsaan Eskuhan dalam barisan kejurulatihan skuad Speedy Tigers. Kepakaran Eskuhan ditagih bagi membantu menyelesaikan masalah ketumpulan penyudah pukulan sudut penalti yang dihadapi skuad negara ketika ini.
Presiden KHM Datuk Seri Subhan Kamal berkata bekas Kapten Kebangsaan berusia 46 tahun itu akan bertindak sebagai penasihat bagi pukulan sudut penalti. I think we've given him the responsibility and he's willing to do so because he wants to come and help us. And you know, during S. Kuhan's playing time, he was a great PC taker. So no doubt he's not within the current time, but they're very smart, they're intelligent. He knows how to rectify. So he has actually, in fact, S. Kuhan ni dah lama saya nak bawa, tapi kerana beliau bertugas dengan Sapura dan beliau tak ada dalam negara, tapi sekarang ni bila dia dah balik, dia memang setujulah untuk datang bantu kita. Ya. Jelas beliau kelemahan yang ada perlu atasi segera sebelum skuad Speedy Tigers ke Sukan Asia Hangzhou, China September nanti. Kejohanan Hoki Piala Dunia yang berakhir baru-baru ini menyaksikan skuad negara cuma mampu menterjemah 4 daripada 29 peluang pukulan sudut penalti. Jaringan dihasilkan Nur Syafiq Sumantri, Rahim Razi dan Shelo Silverius. Dalam hari itu, Datuk Seri Subhan mengesahkan peletakan jawatan timbalan presidennya, Profesor Dr. S. Shamala. Beliau bagaimanapun menafikan Ketua Pegawai Eksekutifnya, Novaraha Hashim, turut melakukan tindakan serupa. Peletakan jawatan Profesor Dr. S. Shamala berkuat kuasa Jumaat. Dan kami berdoa dan berharap agar beliau akan sembuh secepat mungkin dan mungkin selepas tu kita lihatlah apa yang jadi. Just to let you know that we have accepted the resignation, but we discussed it, but the board members collectively unanimously have accepted it, and also we wish her all the best. Ujarnya bekas Ketua Pegawai Eksekutif KHM bukan turut letak jawatan. Sebaliknya, konfederasi itu tidak menyambung kontrak Nur Faraha yang tamat hujung tahun lalu. Oh, it's not resign. Only thing KHM didn't extend the contract. Kontrak habis 31 Disember. Kita tak menyambung kontrak dan insyaAllah dalam masa terdekat saya akan mengumumkan CEO yang barulah yang memang telah diberikan mandat pada saya. 3 pemain import Korea Selatan menjadi taruhan Terengganu Hoki Team THT bagi menghadapi saingan Liga Hoki Malaysia MSL musim ini. Mereka terdiri daripada Cho Hu-il, Yo Seong-ho dan Jang Jong-hyun, bintang hoki Korea Selatan yang berpengalaman beraksi di pentas Olimpik. Presiden Persatuan Hoki Terengganu Muhammad Fikri Harun berkata sandaran turut diletakkan kepada Ketua Jurulatih Hoki Baharu THT, Seo Jong-ho. Jong-ho berpengalaman luas dan pernah menggalas tugas sebagai penolong jurulatih THT untuk menerajui pasukan. THT turut diperkuatkan 4 pemain kebangsaan yang kini sedang beraksi di kejohanan Hoki Piala Dunia 2023 di India, iaitu Muhammad Marhan Jalil, Shelo Silverius, Faizal Sari dan penjaga gol Muhammad Hafizuddin Osman. Kita diberitahu oleh Barisan Kejurulatihan ia merupakan satu impak yang bagus, terutamanya bagi pemain yang muda daripada Korea, di mana pemain ini nanti setelah Piala Dunia tamat, 2 orang ini akan diserak ke dalam pasukan senior. Dan salah seorangnya merupakan antara flicker terbaik remaja di Korea sana, insya-Allah. THT turut menyasarkan untuk meraih gelaran treble musim ini. Mat Fikri berkata demikian pada Majlis Pelancaran Jersey memperkenalkan penaja dan pemain sempena MHL 2023 di Kuala Terengganu. Dalam hari itu, pasukan hoki wanita Terengganu, Terengganu Ladies Hockey Team, Majlis Sukan Negeri Terengganu, TLHT, MSNT akan kembali mewarnai saingan MHL selepas 2 tahun menyepi. Tiada sasaran tinggi diletakkan, namun penyertaannya akan memberi pendedahan kepada atlet muda. Sementara itu, Kerajaan Negeri Terengganu menyumbang suntikan dana sebanyak 2.5 juta ringgit kepada Persatuan Hoki Negeri Terengganu tahun ini. Jumlah itu menyaksikan peningkatan RM500,000 berbanding tahun lalu. Exco Pembangunan Belia Sukan dan NGO Wan Sukairi Wan Abdullah berkata penambahan itu bagi menampung perbelanjaan Akademi Pembangunan Hoki Negeri yang baru ditubuhkan selain untuk penganjuran sebuah kejohanan tertaraf antarabangsa pada 9 Ogos nanti. Pada tahun ini juga insya-Allah program melalui Akademi Pembangunan Sukan Hoki ditubuhkan dan insya-Allah kita mengharapkan dengan suntikan tambahan kewangan daripada state ini akan dapat merealisasikan hasrat Terengganu untuk untuk muncul sebagai pasukan yang paling disegani dan digerunilah di dalam konteks negara kita ini, insya-Allah.
Pasukan berbasikal terbaik Asia, Terengganu Polygon Cycling Team TSG mempertaruhkan 7 pelumba bagi mengharungi cabaran Saudi Tour yang berlangsung selama 5 hari bermula esok. Ketua Pegawai Operasi TSG, Nasiruddin Wan Idrus berkata, pelumba tersebut termasuk tonggak import kelahiran Australia, Jesse Ewart yang baru menyertai skuad itu musim ini. Turut tersenarai dalam perlumbaan bertaraf 2.1 kesatuan berbasikal antarabangsa UCI itu, Kapten Pasukan Yusuf Regigi, Yerun Mayes, Muhammad Nur Aiman Muhammad Zarif, Nur Amirul Fakhruddin Mazuki, Jamal Jam Sain Bayar dan Muhammad Harif Saleh. TSG tidak meletakkan sasaran tinggi di Saudi Tour memandangkan jelajah tersebut disertai banyak pasukan bertaraf jelajah dunia dan jelajah pro. Bagaimanapun, Nasiruddin berharap pelumba dapat mengutip seberapa banyak mata untuk mengekalkan kedudukan terbaik ranking Asia dan pasukan benua terbaik dunia di akhir musim ini. Saudara, sebentar tadi telah masuk waktu solat fardu isyak bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu isyak. Baik, perkembangan seterusnya berkenaan dengan Muhammad Fuad Hashim daripada pasukan State Terengganu Endurance Team dinobat juara kejohanan kuda lasak antarabangsa PDRM 2023. Beliau yang juga pemenang pingat emas Sukan C Hanoi berjaya mengetepikan pencabar terdekatnya Muhammad Aminuddin Ali daripada skuad Royal Kelantan Endurance RKE. Fuad memperoleh cacatan masa 5 jam 15 minit dan 15 saat untuk jarak sejauh 100 km, manakala Aminuddin mencatat masa 5 jam 27 minit dan 9 saat. Tempat ketiga diisi seorang lagi pelumba RKE, Muhammad Hafiz Mustafa, yang mencatat masa 5 jam 47 minit dan 40 saat. Upacara penyampaian hadiah disempurnakan Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Razaruddin Husin. Turut hadir Menteri Besar Terengganu, Datuk Seri Dr. Ahmad Syamsuri Mokhtar dan Ketua Polis Terengganu, Datuk Rohaimi Mat Isa. Kejohanan kuda lasak antarabangsa PDRM tahun ini ialah penganjuran kali kelima dan julung kali diadakan di Terengganu International Endurance Park. Penyerang dari Colombia, Aaron Del Valle, diumum pemain import ketiga Selangor FC untuk menghadapi saingan Liga Malaysia Liga M 2023. Pemain berusia 34 tahun itu menjadi pemain terbaharu ke-6 dipilih menyertai skuad The Red Giants selepas Ahmad Khuzaimi PE, V. Ruvendran, Muhammad Faisal Abdul Halim, Nur Al-Rawabdib dan Rauf Salifu. Airun berkata beliau tidak mahu menjanjikan jumlah gol yang akan dijaringkan namun berikrar untuk melakukan yang terbaik. Usianya juga tidak dijadikan sebagai alasan untuk memberikan persembahan yang terbaik dalam saingan musim ini. Beliau berkata demikian pada Hari Jersey Selangor dan pameran Stadium Shah Alam. Aaron pernah muncul sebagai penjaring terbanyak Liga Colombia, Liga Di Mayo, 3 musim berturut-turut dari 2014 hingga 2017. Sementara itu, Selangor FC masih memburu seorang lagi pemain import untuk melengkapkan pasukan bagi saingan Liga M musim ini. In terms of transfer, kami mungkin masih mencari satu lagi pemain asing untuk melengkapkan skuad. In terms of sasaran, kita still masih nak target ke Asia. So far, target ni pun tak dapat lagi. So, kita nak fokus dapat target ni lah. So, Asia can be from Liga Super, FA ataupun Malaysia Cup lah. So, kita fokus kat tu, ya. Dr. Johan turut menyasarkan untuk memperbaiki kedudukan The Red Giants dalam semua liga utama musim ini dengan memberi sepenuh kepercayaan kepada pengendali Tan Cheng Ho. Untuk perkembangan luar negara, kita mulakan dengan perkembangan sukan saingan Bundesliga. Bayern Munich gagal memanfaatkan peluang beraksi di laman sendiri apabila hanya memperoleh jaringan 1-1 dengan pasukan pelawat Eintracht Frankfurt. Peringkat awal perlawanan menyaksikan juara bertahan Bayern berjaya menguasai gelanggang. Hasilnya, Leroy Sane yang menerima bantuan daripada Thomas Müller berjaya menghasilkan gol sulung pada minit ke-34. Kegairahan tuan rumah itu bagaimanapun tidak bertahan lama. Pasukan pelawat berjaya menyumbat gol persamaan pada minit ke-69 menerusi Randall Kolo Muani. Perlawanan itu merupakan yang ketiga menyaksikan Bayern hanya memperoleh jaringan 1 sama. Ketika ini, skuad kekal berada di tangga teratas Liga dengan hanya berbeza 1 mata dengan pasukan berikutnya, Union Berlin.
Saudara, paparan itu tadi mengakhiri edisi Sukan 29 Januari 2023. Saya Syarul Islam, salam sukan dan salam Malaysia Madani. Kemuncak pengiktirafan sukan negara. Detik memasyhurkan mereka yang berjasa. Ikutilah Majlis Anugerah Sukan Negara 2021 dibawakan secara langsung kepada anda melalui TV1 31 Januari ini mulai jam 3 petang. Eksklusif hanya di RTM, teman setia anda. Saudara, persekitaran tidak bersih dan keadaan tempat tinggal yang sesak penyumbang merebaknya penyakit di samping kekurangan zat makanan serta daya tahan badan yang lemah. Ia antara penyakit tertua di dunia dan masih wujud di lebih 100 negara seluruh dunia termasuk Malaysia. Apakah nama penyakit ini? Laporan wartawan Suhil Muhammad Nur. Saudara, jika disebut leprosi atau Hansen, mungkin ramai yang tidak mengetahuinya. Namun jika kita menyebut penyakit kusta, mungkin ramai yang telah tersedia maklum, telah mengetahui tentang penyakit ini. Dan penyakit ini juga sudah berjaya dibasmi di negara ini. Namun mengikut WHO, penyakit kusta ini masih lagi dianggap sebagai penyakit kesihatan dunia. Tahun lalu, kadar kecacatan kekal yang dilaporkan adalah rendah. Namun, penyakit kusta adalah satu endemik di Malaysia. Pada tahun 2021, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM merekodkan kadar prevalen penyakit itu adalah di antara 0.02 dan 0.14 kes bagi setiap 10,000 penduduk. Semenjak tahun 2012, bilangan kes penyakit kusta menunjukkan tren yang menurun. Dalam tahun 2021, sebanyak 142 kes baru telah dilaporkan. Ini bersamaan 4.2 kes bagi setiap 1 juta penduduk di Malaysia. Masih lekat meski telah lenyap. Merupakan penyakit bawaan udara. Ia merebak dari individu ke individu lain melalui titisan pernafasan sama ada melalui hidung atau mulut. Tetapi, jangan tersalah tafsir. Kusta tidak merebak melalui sentuhan luka yang ada pada anggota atau tubuh pesakit kusta. Ia juga tidak boleh diwarisi, misalnya dari ibu yang hamil kepada anak dalam kandungannya. Actually, penyakit kusta ni bukan the unreachable is reachable. Maknanya penyakit yang kita rasa kita tak boleh eliminate, memang kita boleh singkirkan. Negara kita memang kurang telah mencapai sasaran WHO, tetapi negara jiran kita seperti Indonesia dan negara di Asia seperti India. Negara India adalah negara nombor 1 kadar insiden tertinggi di seluruh dunia, di follow dengan negara Indonesia. So kita ada ramai pekerja-pekerja asing yang datang dari Indonesia dan datang dari India. So jadi nak tak nak memang kita kena tahu pasal pesakit kusta itu. KKM juga akan meneruskan langkah proaktif intervensi bagi mengawal dan mencegah kusta di Malaysia. Ini termasuk pengesanan kes secara aktif dalam kalangan golongan berisiko selain memberikan rawatan awal kepada pesakit. Bertindaklah sekarang, akhiri kusta. Suhil Muhammad Nur, RTM. Prihatin nasib pemain gitar kumpulan Spring, Iskandar yang kini lumpuh dan menghidap pelbagai penyakit kronik, Persatuan Karyawan Malaysia bersama Aming Spring, Umarul Iklim serta beberapa NGO tampil menyumbang idea dan mengadakan jelajah amal solidariti untuk Iskandar. Siri jelajah itu bertujuan mengutip dana berjumlah RM40,000 untuk menampung kos perubatan dan perbelanjaan sepanjang tahun buat Iskandar yang mana purata jumlah diperlukan setiap bulan RM3,000. Mungkin bantuan sekadar one off tu tak cukup. Kita kena ada berterusan. Mungkin dia perlukan RM40,000 untuk tahun ini sahaja. Jadi kita telah bincang dan
mengambil keputusan untuk buat satu program yang berterusan. Bila dia lumpuh, maknanya kita tahu dia dah hilang upaya lah. Dia hilang upaya dengan isteri dia tak bekerja, dengan royalty masa hari tu pun bermasalah untuk dapatkan royalty. Lepas tu boleh dikatakan masa dia tengah gaut pun dia dah berhenti main muzik. Dia dah jual semua instrumen dia. Maknanya dia dah macam hilang punca pendapatan lah. Dan rasanya kita yang masih sihat lagi, yang masih boleh bekerja ni, rasanya perlu bantulah dia. Perlu bantu dia sebab kita ni berkawan, kita ni bersaudara kan. Terkenal dengan lagu-lagu puitis dan beremosi, penyanyi Cakrahan ternyata membawa rasa itu buat peminatnya di konsert A Decade with Cakrahan di Dewan Plenary minggu lalu. Cakra turut beremosi dengan kehadiran ibu tercinta dan mengalirkan air mata tak kala menyanyikan lagu berjudul Ayah di mana dia kehilangan ayah 2 tahun lalu. Emosi saya kadang saya nggak bisa terlalu kontrol. Jadi untuk konsert ini, semua lagu saya dengerinnya terus-menerus, apalagi lagu Ayah. Itu saya dengerin udah kayaknya ada 100 kali lebih untuk bisa mengontrol emosi. Jadi alhamdulillahnya saya nyanyi sampai selesai tadi. Sehari selepas Cakrahan, di lokasi sama, Neo tampil bertenaga dan menghiburkan di konsert Neo Live in Malaysia dihadiri hampir 3,000 peminat setianya. Persembahan lebih sejam sememangnya mengimbau kembali kenangan peminat muzik R&B di awal tahun 2000 dengan lagu-lagu popular Neo, antaranya Miss Independent, One in a Million dan So Sick. Bakal diadakan di 5 lokasi berbeza termasuk di Singapura dan Indonesia. Siri konsert jelajah Journey to the Future merupakan satu permulaan baharu yang telah melalui satu penambahbaikan buat penyanyi Sheila Amzah. Dijadual berlangsung 4 Mac di Dewan Plenary Convention Kuala Lumpur, Sheila akui situasi menang-menang membuatkan dirinya sekali lagi sudi untuk bekerjasama bersama IMC Live Global buat kali ketiga. Ni memang first konsert saya memang nyanyi memang lebih banyak lagu Melayu daripada lagu Cina. Kalau sebelum ni punya konsert contoh lagu Melayu tu maybe 4 lagu I think. Yang lain semua the rest is going to be Mandarin and then maybe beberapa lagu Inggeris. Jadi itulah specialnya konsert kali ini. Bertemakan Blue 20 Anniversary Heart and Soul Tour, kumpulan British yang popular dengan lagu All Rise, Blue bakal mengembalikan nostalgia 2 dekad lalu pada 10 Februari ini di Dewan Plenary Pusat Convention Kuala Lumpur. I think just the respect for the art form, the respect for each other, the respect for fans is very, very important to us. And as long as we've all got that, why should there be a problem? Bagi penggemar lagu-lagu cinta dan melankolik, 6 penyanyi hebat tanah air Ernie Zakri, Noh Saleh, Naim Daniel, Aisyah Retno, Imsonix dan Nastia bakal mengamatkan konsert Patah Hati 15 Mac nanti di Pentas Zep Kuala Lumpur. Jelas pengarah projek Ahmad Faizal Zulkifli, konsert selama 3 jam itu bakal menampilkan lagu-lagu cinta pelbagai genre yang menyentuh perasaan. Sesuai dengan namanya, konsert Patah Hati. Persembahan hebat ini akan membawa lagu-lagu cinta pelbagai genre yang menyentuh perasaan melalui lagu hit semasa kini dan malah segar dalam versi baharu. Namanya mungkin belum cukup gah bak penghibur lain di Indonesia. Namun bakat anak kelahiran Bandung, Nadine Amizah, bukan biasa-biasa. Hasilnya, konsert sulung Nadine di Zep Kuala Lumpur minggu lalu dipenuhi 3,000 penonton yang ternyata terbuai dengan persembahan berkonsepkan musikal itu. Menampilkan 18 buah lagu yang melatarkan hidup Nadine dari kecil sehingga menjadi penyanyi, persembahan Nadine umpama penghibur profesional menerusi rangkaian lagu antaranya Paman Tua, Rumpang Seperti Tulang dan Kereta Ini Melaju Terlalu Cepat. Kayaknya lebih mudahnya disebut pop aja karena walaupun berawal dari folk dulu tapi lama-kelamaan banyak sekali lagu aku yang genrenya menjadi lebih beragam gitu. Dan saat seorang musisi genrenya lebih beragam kayaknya lebih mudah disebutnya pop gitu. Bukan karena populer tapi karena lebih mencakup semuanya aja gitu. Belum pun lagi single pertamanya Saksi dikenali, pendatang baru Faisal saat sudah dilamar penyanyi Datuk Nora Arifin untuk berkolaborasi dalam projek terbarunya. Jelas Faisal, ia
antara peluang selain dirinya sudah mengumpul material bagi single akan datang yang berentak pop dance. So that's why saya keluarkan lagu yang ballad dulu, and then baru lepas ni kalau dah diterima, and then baru saya keluarkan apa yang saya ada. So that's why saya memilih ballad dulu, Saksi. Perkongsian itu mengakhiri Bidiva. Informasi hiburan kami sajikan bukan keterlaluan. Saya Caca Yatim. Assalamualaikum. Bye. Kamera meneroka Antartika untuk mencari ais tertua yang dianggarkan berusia lebih 2 juta tahun. Ya, rakaman itu juga bermatlamat untuk lebih memahami evolusi serta masa depan iklim bumi. Kita saksikan segmen hashtag. Austin Carter, seorang pelajar PhD bersama sekumpulan saintis serta pusat penerokaan ais lama Codex, memasukkan kamera di bawah sebuah lubang dengan kedalaman 300 kaki di Antartika. Rakaman video menyaksikan kamera mengembara ke dalam lubang rudi teras ais yang telah siap dalam misi meneroka Antartika untuk merekod teras ais tertua dalam sejarah alam sekitar bumi. Mendapat tontonan 2.3 juta. Video itu juga menunjukkan betapa sensitifnya kepingan ais terhadap tahap gas rumah hijau. Tular sejak 2 minggu lalu, video seorang penunggang motosikal di Singapura jatuh dan menggelonsor sehingga seberang persimpangan jalan raya. Insiden berlaku di Jalan Dewan Perbandaran Jurong, bagaimanapun tidak mencederakan penunggang berkenaan. Individu ini dilihat dengan santai berdiri semula dan kembali ke arah motosikalnya. Gara-gara suka menarik rambut antara satu sama lain, seorang ibu nekat membotakkan rambut anak kembar perempuannya. Keputusan itu agar tabiat tersebut dapat dihentikan dan tidak mencederakan diri mereka. Perkongsian video yang dimuat naik pengguna Twitter Al-Badri mendapat perhatian warganet dan rata-ratanya terhibur dengan gelagat kembar itu. Saudara, berita perdana edisi 29 Januari 2023 berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Yang sahih di RTM dengan itu. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.